Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Dia orang tahu cerita dia, katalah malam petang ini kita ada undian kepada Perdana Menteri Parti Pakatan Harapan. Cerita dia Perdana Menteri, contoh saya bagi contohlah, Tun Mahathir. Sambil tu undian nanti pada pukul 5 petang nanti. Jadi sekarang ni kita tahu ada undian tu nanti. Sekarang ni anggota-anggota Parlimen Pakatan Harapan, dia orang kena interview dengan media dan ramai dia orang bagi tahu, kita orang masih sokong lah. Itu dia. Itu cerita dia semalam. Itu yang kita nampak GBP naik semalam. Selepas tu, apa dia? Realiti dia, Theresa May kena berdepan dengan European Union leaders sebab dia dah janji akan cuba untuk dapat better deal dan juga confirmation mengenai backstop Ireland. Jadi cerita dia, benda ni European Union members kata tak dapat nak tukar. Brussels hari ni. Dia ke Brussels hari ni. Jadi cerita dia, Theresa May tak dapat nak tukar apa-apa. Ini maksud dia, kita kembali kepada realiti. Di mana realiti dia, kalau apa-apa dia balik daripada UK, daripada Brussels nanti, dan dia cuba untuk dapatkan parlimen untuk bersetuju dengan ni tak jalan ni. Bersetuju dengan kenyataan, kita akan nampak dia naik pada waktu ni. Saya lepas ni cari short dia. Saya tak akan cari long dia. Backstop tu macam ni. Johor sebahagian daripada Malaysia. Okey. Cerita dia, Johor minta keluar daripada ASEAN. Okey. Okey, faham? Malaysia, okey. Kita ambil lah contoh. Johor sebuah negara di bawah ASEAN. Masalahnya Malaysia, Johor sebagai salah satu negeri di bawah Malaysia, minta keluar daripada ASEAN. Okey, Johor tak nak. Soal cerita ni Johor tak nak. Okey, saya atur sekali lagi. Dalam Johor kita ada MUA. Masalahnya island ni ada dua, Northern Ireland dengan Ireland. Masalahnya yang Johor ni dia adalah dalam Malaysia. Malaysia minta keluar daripada ASEAN. Masalahnya Johor ni adalah sebahagian daripada ASEAN, satu negara di bawah ASEAN. Bila Malaysia keluar, Malaysia dia tak boleh deal direct dengan negara di bawah ASEAN lagi. Dia kena ada tarif, kena pakai pasport, apa semua. Boleh. Okey. Cerita dia Johor tadi, dia negara juga di bawah ASEAN. Jadi sempadan dia kena letakkan satu sempadan. Kena letak immigration, kena pakai pasport, faham? Masalahnya Johor ni satu negara di bawah ASEAN. Macam itulah. Boleh? Itu cerita dia. Adakah kita nak letak satu hard border, mesti lalu custom apa semua. Itulah cerita dia, backstop hard, kena ada ni. Jadi backstop tu cerita dia, kalau hard Brexit, tak ada deal, tak ada apa jadi sempadan tu? Tu backstop. Kalau apa-apa tak dipersetujui, kita ada something fallback plan. Itulah dia. Itu backstop. Backstop maksudnya, kalau kita tak ada deal dengan European Union, macam mana kita nak deal dengan isu sempadan? Sebab sekarang ni barangan Malaysia tak boleh lalu mana-mana ni. Masalahnya Johor tu sebahagian daripada Malaysia. Itu cerita dia. Jadi backstop ni kalau ada apa-apa yang mempengaruhi yang menyebabkan tidak ada deal, kita ada benda ni. Jadi pada waktu ni saya cari untuk ni, sebab Theresa May balik ke Brussels, dia tak akan dapat apa-apa. Setakat inilah, setakat ini tak ada dapat apa-apa. Jadi saya tak nampak bagaimana kita akan ada relief sikit, orang lega sikit. Theresa May berjaya mempertahankan jawatan sebagai ketua untuk Parti Konservatif dan
by de facto dia akan menjadi kekal sebagai Perdana Menteri lah, dan next dia akan pergi ke Brussels dan dia akan ni maksudnya business as usual. The thing is business as usual is not good. Faham? Itu dia. Jadi kita akan ada lega sikit, GBP lega sikit, but I don't see that sebagai satu yang positif kepada ni. Jadi saya akan tunggu GBP ni untuk buat satu korektif dan selepas tu untuk short balik. AUD, mata wang yang paling kukuh untuk semasa cerita US dengan China tadi. Saya cari untuk long AUD bersama dengan New Zealand dollar ni. Tak jalan. Okay. New Zealand dollar ni. Canada dollar agak sideways. Tapi tunggu waktu US malam nanti. Komoditi dijangka semakin positif lah dengan US ni. Tapi belum waktu ni nak trade dia. Belum waktu ni. Chef, kita ada kelegaan pasaran, itu melemahkan sedikit chef. Even sentimen pasaran adalah positif. Jadi apa yang kita boleh trade, saya cuba cari untuk risk reward yang cantik. Mungkin something seperti, kita tengok dulu, NZD USD NZD USD tak apa cantik. Okey, kita ada AUD USD baru nak break out. Kalau nak ambil dia, tunggu dia retrace. Tak berapa cantik. Euro JPY dah kat atas. Pening tengok ni. Euro AUD. Euro AUD ni mungkin ada leg dia, tapi kita tunggu kepada Draghi malam nanti. Kalau ikutkan saya nampak ada kemungkinan untuk euro agak lemah. Daripada sudut risk reward ni not bad. Okay. Ini not bad dekat H1. Okay, ini not bad dekat H1. Daripada sudut risk reward lah. Okay. Saya ambil peluang untuk inilah. Okay. Dan TP sekitar sini. Daripada sudut risk reward. Okey, kita ambil untuk Euro AUD. Stop loss 1.5775 dan TP pada 1.5470. Okey, kita sell at market. Okey. Saya duk lupa, kita sepatutnya tengok M15 tapi level dia lebih kurang. Okey. AUD JPY cantik. Yes, saya pun nampak ini, tapi daripada sudut risk reward dia dah tinggi. Okey, daripada sudut risk reward dia, nampak ni kita trade ke arah ni, tak apa-apa ni. Not bad kalau anda nak ambil AUD JPY. Ini dan ini. Ini dan ini. Tapi you are going for this ini. You are going for this satu resistant area kat sini. Okay. And something yang ni. Yes, saya pun nampak benda yang sama. Tapi waktu ni dalam sistem tu kita tak masukkan volume Zahiri. Belum. Kalau nak masukkan nanti. Pasal ni belum sebahagian daripada sistem. Sistem dia cuma risk reward. Jadi kalau jangan fikir banyak sangat. Memang kalau kita nak fikir memang banyak. Tapi kita ikut simple rule dia. Itu saja pada waktu ni. Kita uruskan. Boleh? Jadi kalau anda nak masukkan SOP ada volume, anda masukkan volume. Itu sistem lain. Sistem yang ni kita tak tengok. Boleh? Okey? Jadi waktu ni kita gunakan benda simple. Kalau anda semua kita, teknik ni kata buy, teknik kata sell, dah. Kita akan confuse diri kita. Saya bayangkan dah 20 tahun saya trade. Kalau saya nak masukkan apa saya belajar semua ni habis. Satu kata buy, satu kata sell. Dah, kita tak trade. Ambil SOP satu, pakai dia. Pakai dia je. Tak payah campur-campur.
Kalau tak pingsan kita. Okey, AUD JPY cantik. Saya akui. NZD JPY pun cantik. Saya tengok NZD JPY tapi bukan USD JPY. Not really NZD. NZD JPY pun cantik. Okey. Okey, jadi kita lihat sekali lagi daripada sudut pasaran hari ini, SNB kita akan ada SNB yang dijangka mengekalkan kadar LIBOR rate dia 3 bulan punya LIBOR rate central median figure pada negatif 0.75. Kita ada ECB juga pada hari ini dijangka mengekalkan kadar faedah. Lain daripada itu yang besarnya adalah kepada PPI kepada unemployment claim kat US yang meningkat pada minggu lepas. Lain daripada tu, not really apa-apa yang banyak. Malam tadi kita ada US bond auction, actual rate dia 2.92 ni, jadi tandakan dalam chart anda 2.92. Nampak? Okey, tandakan tandakan anda punya itu akan menjadi satu rate market 2.92 ni maksudnya sekiranya yield ni berada di bawah USD punya yield tak tinggi. Ini akan menjadi satu reference semasa. Atas 2.92 yield US tinggi berbanding dengan apa yang di auction. Jadi bila anda ada auction macam ni untuk 10 years ni, malam tadi tandakan dia dalam chart tandakan dia. Kalau nak tahu apa benda 2.4 2.92 tu yang sebelah tu bid to cover. Ni adalah jumlah orang buat masuk participate bond bidding dia lah berbanding dengan offer per bid accepted. Tu dia. Yang 4 ni 2.4 makin tinggi jumlah ni maksudnya makin banyak demand. Ni nampak demand menurun sikit 2.4. Tu maksud dia 2.4 ni. Yang 2.92 ni yield dia. Jadi tandakan bila anda nampak yang ni 2.92 ni tandakan dalam chart anda 2.92. Sebelum ni kita dah tandakan yang sebelum ni kita akan buang dia. Yang line merah. Satu saya ada 2 line. Asalnya saya dah buang itu. 3.21 buang kan jadi kita sekarang ni kita punya reference 2.92. Apa maksud dia? Tu sekali lagi bawah ni kita ada USD murah. Pulangan dekat US tu tak cantik. Belum lagi buy USD Atas ni USD mempunyai pulangan tarikan untuk melabur, untuk pegang dia punya bond tu. Jadi itu menjadi satu reference rate kita. Kita akan ada price yang bergerak sekitar 2.92 ni dan tunggu apa cerita baru. Retail sales besok retail sales bagus, ini akan naik. Retail sales tak bagus, ini turun balik. Okey, balik ke satu-satu mata wang Okey, untuk USD semasa saya tak nampak, saya sebut tadi tak nampak sebarang sebab untuk kekuatan USD semasa. Kita ada satu cerita mengenai penahanan penahanan seorang lagi warga Kanada tu oleh China. Kita nak tengok adakah US akan isu sebarang travel alert kepada warga dia. Tapi secara besarnya kita ada inflation rate dia semalam menunjukkan penurunan. Saya lebih bearish kepada USD ke arah FOMC selepas ni. Cari setup dia lah. Ada setup anda untuk short dia, saya akan cari short dia. Bergantung kepada ECB petang nanti. Sekiranya ECB sound lebih hawkish, ini akan jatuh. Tapi sekiranya ECB dovish, ini akan naik. Dovish hawkish kita tengok apa yang Draghi nak cakap. Apa dia nak cakap, tanya saya, memang saya tak tahu. Berdasarkan data dia, ini yang kita nampak.
dijangka dia akan menurunkan dia punya GDP target. Sekarang GDP dia annual berada pada 1.7, quarter on quarter 0.2. Manakala untuk kuartal keempat dijangka akan lebih lemah. Jadi saya jangkakan dia akan turunkan dia punya GDP punya projection, dan itu adalah something yang boleh melemahkan euro kalau itu berlaku, dan menaikkan USD terutamanya kepada euro, kepada GBP, tapi tidak kepada yang lain. Okey. JPY, kita ada sentimen pasaran yang lebih positif. China membeli soybean daripada US. Kita ada Brexit, lega sikit. Kita ada JPY yang melemah. GBP, kita ada relief rally sikit ke arah London Open ni. Kita nak tengok sustain ke tak. Realiti dia, kita akan ada Theresa May yang akan kembali ke Brussels dan cuba mendapatkan persetujuan. Ingat tak pada bila yang sebelum ni 6 bulan lepas dia pernah berlaku benda yang sama, di mana Theresa May dimalukan. Orang tak layan dia. Dia nak jumpa orang, orang tak nak jumpa dia. Pun ada dekat Strasbourg, tak silap saya. If not Brussels, Strasbourg, dan saya tak nampak untuk GBP ni mengukuh untuk satu tempoh yang lama. Kita kan ada relief rally, no confidence vote, Theresa May survive, tapi itu menunjukkan satu daripada 3 orang anggota Conservative Party, Parti Theresa May, tidak bersetuju dengan dia mengenai isu Brexit. Kita sekarang ni, kita tengok dia pergi Brussels, dia tak dapat apa-apa baru kat Brussels. Corbyn tu, Parti Labour. Itu next pula. Kalau dia bawa no confidence vote, parlimen punya, bukan parti punya. Ni sebelum ni adalah parti punya. Ini kalau parlimen punya, itu lagi. Sebab kita ada Labour tak nak dia, DUP tak nak dia, Scottish punya ni tak nak dia. Tu dia. Lagi meriah. Mirul. Jadi saya tak nampak dia ni terus mengukuh lah. Kita ada kelegaan sikit pada waktu ni. Of course, saya takkan trade dia. Saya macam ni lah Pak Sami. You know that GBP move headline to headline. The headline now is good, but after this, what is next? You don't go for old news. When you trade, you go for expectation. You don't go for reaction. You go for reaction. The thing is, market already factor in. People been buying GBP since yesterday. The moment no confidence vote, you know, and they are party members from Theresa May party menyatakan sokongan, dan market nampak dia akan beat the no confidence vote. Okay, that is nothing. That is dah trade. That is all news. That is all news. Faham? Next is what? Do your scenario. Next is what? Theresa May will go to Brussels. Will she get any agreement from EU members to change any part of the deal? Will she get anything? What's been said by Merkel? What's been said by Dutch PM? Apa yang dah disebut oleh Juncker? Apa disebut oleh Barnier sebelum ni? Semua kata no changes. Kalau dapat agreement to change anything, barulah ada positif lah sikit. Bukan agreement. Kalau dapat, kalau diorang nak dengar dia, tu cerita dia. Sekarang ni diorang tak nak dengar pun. Merkel jumpa dia terlekat dalam kereta lagi ada. Cerita dia, apa yang EU sebut, apa yang EU sebut, EU member sebut, there's no more, kita dah ada, that's the best. Itu kan, semua cakap benda sama. So we go to reality. After the no confidence vote, Theresa May going to Brussels, will she get anything? If she gets something, yes, you will get some bagus sikit GBP. Then she go back to her parliament. Will parliament accept anything now? No confidence, yeah. Sebab unless what happened, the market already expect it
200 members already said publicly they will going to support Theresa May, and it's translated into the vote. It's already translated. Sebab itulah MU kalah. Tu sebabnya. Sama. Itulah sebabnya MU kalah. Tak apa kena-mengena. Tapi memanglah saya nampak MU kalah sebab benda ni. What is next? When you trade, you go for something unexpected. When you trade news, Palanisamy, go for something unexpected. You see, the no confidence vote to be defeated, Theresa May to win, already priced in. People know, nothing new. If Theresa May lost this morning, then that is something yang breaking news. Wah, Theresa May kalah, habis. Itu mengejutkan market. That's why if for that one, you look for something the macam kita tengok macam MU kalah pagi tadi itu memang tahu tim macam tu mana boleh menang, contoh. Faham? Jadi dia kalah, orang salahkan coach, tak ada. Dia memang tak power. Contoh. Okey, contoh. Tu memang dijangka lah. Contoh. Boleh? Tapi kalau tiba-tiba MU menang pagi tadi, itu news. Faham? Tu contoh. Contoh je Bang Lan. Nan, memang tak power. Tim tak power. Nak macam mana? Tu dia. Jadi kita akan nampak relief dia. Tapi anda tak nampak dia kuat against AUD, tak ada kuat against New Zealand dollar. Ni menunjukkan sentimen pasaran yang ni Ini saya nampak dia orang ni yang lemah, bukan GBP ni yang kuat. Kita tengok AUD ni kuat. New Zealand dollar ni kuat. Sentimen yang lebih bukan contoh, betul lah, memang betul. Itulah tim tak power, biasalah. Siapa sokong lagi saya heran. Okey, Canada dollar. Canada dollar pada waktu ni pergerakan dia lebih ni. Jangan trade dia dulu Jangan trade dia dulu. Kalau anda tak trade dia, nasihat saya tunggu pada US Open malam nanti Masa ni dia tukang buat air lah. Dia ikut orang cakap apa je. Dia tak ada apa. Tengok harga minyak jatuh pagi tadi, awal pagi tadi. Selepas masih terdapat kerisauan pasal oversupply dalam market. Tu something sekarang ni kita ada dia recover sikit selepas hitting $51 hit sikit tapi tak ada ke mana. Okey. Itu kena ada dollar dan chef. Kita jangkakan SNB akan terus dengan easing polisi dia. Kita ada kerisauan mengenai Europe dengan Swiss punya treaty. Jadi saya jangkakan dia orang akan terus dovish. Kita ada cerita baru tu tau, politik ni. Kita baru dah habis Itali. Itali dilaporkan akan menghantar 2% punya bajet defisit. Next apa? Ada lagi cerita baru ni. Tak habis-habis. Apa lagi cerita dekat Europe ni? France. France, Presiden Macron nampaknya dah menjadi seorang yang tak popular. Kita ada cerita pasal bajet dia, defisit semakin tinggi. Dan dia nampaknya losing grip kepada ekonomi dia. Ni something yang kita akan ikut perkembangan. Selepas cerita Itali ni dah habis, meriah, European Union ni meriah. Dah habis cerita tu, kita nak tengok kepada cerita ni pula. Cerita France pula. Tak habis-habis. Meriah lepas ni. Okey. Jadi daripada sudut pergerakan mata wang yang saya ada untuk sekarang ini, saya masih remain neutral kepada USD, neutral kepada Euro. JPY saya bearish, GBP saya bearish. Belum lagi, saya tunggu pergerakan dia. Tunggu dulu masa London Open nanti. We see how the reaction. If people go back to reality, dia akan nampak untuk short. Masa ni tunggu. Jangan tengok saya letak bear ni terus tekan. Jangan.
tengok price action. AUD saya bullish, Canada dollar saya neutral malam nanti. Chef saya bearish dan juga New Zealand dollar adalah bullish. Okey, ada soalan? Tunggu saya update sekejap lagi. Lepas webinar nanti saya letak kat atas ni. Saya tengah type dia. Okey? Tak ada soalan, kita break dahulu kalau tak ada soalan. Saya tengah working on some Excels ya. Ni saya tunjukkan apa Excel yang saya sedang buat ni ya. Ni Excel yang saya sedang buat ni lah. Tunggu nanti. Ini untuk topik kita ni. Ini kita akan ada webinar khas untuk position sizing model tengah buat dia punya Excel ni. Okey. Contohnya sum yang saya tengah buat lah, nota-nota dia. Bagaimana anda buat position sizing model. Tunggu. Nanti benda ni saya akan letakkan dalam ni dalam yang mentoring program. Tunggu. Kita akan buat yang ni. Bagaimana anda melabur instead of anda trade. Anda cuma melabur kepada sistem, ikut position sizing model. Anda tahu bilanya nak naikkan lot sizing. Anda tahu bagaimana nak jaga duit lah. Tu dia. Okey. Tengah buat dia. Okey. Tak dalam bagi dalam 2-3 minggu jugalah nak buat yang tu. Saya nak test dia balik dan ni sebab saya ada program yang pakai ni, tapi saya pakai yang dekat Trader Vu, tapi cerita dia yang tu berbayar. Jadi saya cuba ambil yang kat situ dan saya buatkan jadi Excel. Boleh tu nanti kita akan ada pilih apa risk reward yang anda nak. Anda tengok performance sistem anda dan anda pilih position sizing model yang kena dengan anda. Nasihat saya jangan pakai satu, pakai a few. Ni something yang kita tengah buat. Okey? Okey, jadi kalau tak ada apa-apa soalan, kita berhenti rehat dulu. Nak tengok replay sekejap MU punya game semalam, replay sekejap. Kalau nak, saya boleh letak YouTube dia nak tengok. Gol-gol menarik. Kalau nak tengok, saya letak lah. Kalau tak nak tengok, kita tengok yang ni je lah. Okey, kita break sekejap. Kita break sekejap selama 5 minit. Kita sambung selepas ni. Kesian. Okey, kita break sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar Okey, jadi kita lihat apa perkembangan overnight yang saya ada semasa ni. Kita ada Theresa May yang survive dia punya no confidence vote, tapi ingat deal mengenai Brexit masih lagi menjadi persoalan dia. Kita ada harga rumah RICS punya ni menunjukkan bacaan yang lebih rendah kat UK semuanya. Saya nampak GBP ni ke arah London ni ada kemungkinan akan melemah lagi ya. Saya tak nampak dia mengukuh pada waktu ni ya. Tu saya lebih negatif kepada GBP semasa. Untuk USD kita ada cerita mengenai bekas peguam Presiden Trump kena jail 3 tahun sebab dia pergi bayar yang 2 orang dikatakan ada skandal dengan Trump tu Selain daripada tu kita ada inflation rate US yang berada pada 9 bulan kadar paling rendah dan ini melegakan sedikit pasaran kepada kemungkinan rate hike yang lebih agresif oleh Federal Reserve pada masa akan datang. Dia memang minggu depan dia akan hike rate Ni kita tengok kejap, kita tengok kat Forex Factory minggu depan dah ada tak next week. Kita tengok Okey, ni nampak ni. Dalam Forex Factory pun dah letak ni naik rate. Ada lagi orang tanya saya, betul ke dia naik rate? Dia tak ada cerita. Dia memang naik rate. Itu bukan soalan dia sekarang ni. Nampak ni, Forex Factory pun dah letak expected naik rate. Ramai lagi tanya saya, kenapa dia naik rate juga? Sama, Bank of Japan minggu depan dijangka mengekalkan kadar faedah. Itu tak ada soalan. Kalau dia tiba-tiba dia tak naik rate, ini akan menyebabkan tumbangnya satu empire. Kalau itu berlaku lah, itu tak ada soalan. Ramai duk PM. Saya cakap discuss dalam grup, tak nak discuss dalam grup, suka PM. Saya lepas ni PM, saya forward kepada grup, bincang kat situ. Tak ada PM. Saya kalau nak jawab PM seorang-seorang, saya pengsan. Discuss dalam grup, semua orang boleh tengok. Okey, boleh jadi kita ada cerita pasal ni jadi USD saya nampak lebih lemah. Nora PM siapa dah Nora. Okey, Euro kita ada ECB petang nanti, itu pun sama, kita tengah tunggu dia nak cakap apa, kita tak tahu. Ada kemungkinan untuk growth dia akan turunkan, itu boleh menyebabkan Euro lemah, tapi itu memang dah dijangka. Kalau dia menaikkan, dia macam ni Perdana Sami. Kalau nak tahu ECB is expected to lower its GDP target because kita nampak daripada sudut ni kita nampak daripada sudut angka dia tak capai. The GDP figure is not there yet. Inflation they might put it a little bit higher. Itu bukan soalan. Cerita dia, they might lower GDP forecast, inflation forecast they might up it a bit ataupun kekal kan. That's not the question here. The question is, will they lower the GDP forecast? If they somehow they go and put forecast higher, that is something mengejutkan. Then Euro akan meningkat banyak. Kalau diturunkan itu tak ada. Kita akan ada Euro lemah sikit, tapi tak adalah lemah banyak. Tapi if somehow ECB go and hike dia punya GDP forecast with data like this, they might know something that we don't know. Faham? Then market will, what is happening? I want to jump in. Tu waktu dia. Euro akan menaik. Tapi kalau diturunkan, yes, you have a lower Euro, but it won't have that much impact. So it is already priced in. Faham? Boleh Sama juga yang ni. Ini yang saya maksudkan yang petang nanti. Sama juga yang kita nampak dekat ni projection. Kejap.
dalam ni. Ni dia. Ni. Mana dia punya ni? Atas ni tak nampak. Okey, ni dia. Okey, ni. Ni yang September lepas lah. Ni yang saya sebut ni. Sama macam Fed tu, cuma dia punya ni, kita tengok dia letak pada waktu ni 2.0 untuk real GDP antara 1.8 2.2. Ni dia. Ni kita pindah ke sini lah. 2.0 1.8 2.2. Nampak ni? Ni yang saya maksudkan. Okey. Dan dia punya inflation 1.6 to 1.8. 1.7 median rate. Inilah benda dia. Boleh? Benda sama. Tapi dia tak ada letak projection untuk interest rate. Dia tak ada. Kita bandingkanlah. Ini banding dengan sebelum ni. Ini nampak ni. Nampak ni. Selepas ECB punya tu last time, ingat tak? Euro jatuh. Ni dia. 2.1, 2.0. Nampaknya dia orang tengok ekonomi semakin turun. Nampak ni? Ini pula untuk inflation forecast. Kekal. Kekal. Nampak? Boleh? Ini sama macam yang kita buat dekat ni. Yang kita buat dekat dekat US tu. Faham tu kan? Bang Lan, Tahiri, Anis. Fina, faham benda sama. Kalau kita lihat US, cuma dia punya ni lain sikit lah. Satu orang US buat, satu dia buat. Ni dia. Benda sama. Jadi kita tengok. Macam bos kita lah kata, sales dijangka naik. Ada chance kita dapat bonus. Benda tu lah. Okay? Sama macam US. US senang sikit nak tengok. Tak tahu dia suka buat susah sikit ni. Tapi tak adalah susah. Dia sebelah-sebelah je lah. Okay? Ini dia. Jadi kalau dia menjangka, sama macam anda tengok, kalau anda buat saham nanti anda tengok earnings projection. Earning per share, EPS projection. Tak semestinya naik, macam kita tengok interest rate naik ataupun turun, kadang-kadang interest rate naik, mata wang jatuh. Ni sebab dia. Itu yang kadang-kadang orang tak faham. Interest rate naik tapi USD jatuh. Tak guna fundamental. Tengoklah, dia tak faham. Itu orang tak faham je letak. Ni tengok. Ni projection. Kita cerita dah beberapa kali ni. Kita tengok pada ECB. Benda sama. Kalau dia melihat ekonomi semakin, mana satu yang penting bagi dia? Dia lihat kepada inflation. Itu price stability. Kenapa inflation? Tengok apa ECB punya kerja. www.ecb. Apa dia punya kerja? Apa mandate dia? Apa kerja Draghi? Anda tengok apa kerja dia. Cuba tengok ni. Task dia. Apa kerja dia? Nampak ni? Our main aim is to maintain price stability, i.e. to safeguard the value of the euro. Okey, bila kita cerita pasal price stability ni, price stability tu apa? Ada kena-mena dengan apa? Kalau kita cerita pasal price stability. Inflasi. Jadi kita tahu yang penting bagi dia ini. Kalau dia dan long term target dia adalah 2%. Cerita dia tak sampai-sampai lagi. Dan kita nampak dia pula ini kekal, ini pula turun. Apa lagi? Euro tu jatuh. Draghi cakap apa pun tak. Nombor, tengok nombor. Nombor tak bohong. Boleh? Ni basically Draghi akan sebut benda-benda ni. Dan inilah dia punya commandment. Dia punya rukun yang diikut. Inilah benda dia.
Okey. Itu untuk petang ni euro. Jadi kita tengok kalau dia turunkan yang tu, ini euro akan jatuh, USD pula kuat against euro, against GBP. Tapi tidak kepada Australia, tidak kepada New Zealand, tidak. JPY dia kuat sikit, tapi yang dua ni tak. Canada tak. Dia kepada tertentu. Kita sekarang ni saya dah masuk spesifik sikit, bukan apa. Kita akan masuk satu topik nanti Ingat tak yang saya tunjukkan kepada anda benda ni? Sekejap saya tunjuk kepada anda benda ni Sekejap seminar description. Okey, ingat tak saya tunjukkan kepada anda benda ni? Okey, kita akan lihat kepada mana topik webinar kita ni. Okey, kita akan tengok kepada subjek ni Tandakan kalender anda 17 hari bulan. Dalam ini kita akan mempelajari something mengenai kaedah untuk anda proper hedging. Anda tengok saham ni, anda masuk dia, anda gunakan kalau dia tengah drawdown, anda masuk dekat saham, dekat currency ini, anda masuk dekat ni. Ini untuk portfolio management Jangan miss webinar ini. Ini pada malam, tandakan 17.91 9 sampai 11 malam. Pasaran kewangan, jaringan peluang perniagaan. Saya akan tunjukkan kaedah hedging. Yang kita dok cerita sebelum ni lah. Anda beli saham untuk syarikat pelombongan minyak, pelombongan gold. Kalau dia turun, anda masuk gold untuk short. Saham tadi tengah drawdown, tapi sementara tu anda cover drawdown tu dengan perolehan dekat gold. Kalau gold naik, saham ni naik. Jadi jangan anda tak payah trade forex. Tapi kalau anda nampak set up dia, anda trade lah. Ada trade commodity, tak ada salahnya. Anda boleh lihat kepada AUD, anda boleh lihat kepada CAD, anda boleh lihat kepada Chef. Itu tiga dia. Kepada gold. Boleh? Can hear. Oh, you okay. You will be in KL or you be in Kuching, bro? Kuching. Okay. All the best, bro. Okay. Vincent. Okay. Ni benda dia. Something yang kita akan tengok nanti. Okay. You're welcome, bro. Okay. Jadi benda-benda ni lah yang kita akan lihat dalam ni. Saya akan bawa anda kepada proper portfolio management. Ini yang kita cuba capai Okay, untuk USD banyaknya kepada ECB petang nanti dan sentimen pasaran yang semakin mengukuh pada waktu ini. Sentimen pasaran saham menunjukkan ini yang kena nampak ni, pasaran saham ni. Kalau bawa kereta laju dia nampak ni. Okay. Jadi saham kita ada dan juga Chef JPY yang nampaknya menunjukkan sentimen yang positif. Chef JPY ini yang menyebabkan ni JPY kita jatuh. Kita nampak AUD dan kita nampak NZD semasa. Okey. Zam semalam antara sebab juga saya short untuk New Zealand dollar ni kerajaan dia, bajet kerajaan dia dia trim growth forecast dia ni. Jadi market dah short dia semalam. Kalau tanya kenapa New Zealand dollar tu jatuh gila-gila semalam dan diumumkan pagi tadi market buy sell NZD ke arah release tu. Lepas tu dah New Zealand dollar naik lagi. Itu fiskal. Saya tak sentuh benda tu sebabnya saya tak sentuh cerita fiskal lagi. InsyaAllah kita akan cerita benda fiskal apabila kita sentuh lebih mendalam mengenai saham nanti. Okay? Jadi semalam, pagi tadi, kita ada New Zealand Treasuries yang menurunkan growth forecast dia untuk New Zealand. Tapi market dah price in benda tu, New Zealand dollar jatuh. Lepas tu tengok balik kepada pasaran dunia. Dia naik balik waktu ni.
Jangan cari dia untuk short lah pada hari ini. Semalam, yes. AUD juga. AUD juga. Dengan tumpuan kepada trade, dengan tumpuan kepada US China, kita akan ada AUD NZD yang saya jangkakan pasangan saham ini boleh menyebabkan AUD NZD lebih positif, tapi sebabkan oleh rilis government ni tadi menyebabkan AUD NZD lekat tak ke mana, tapi dia tetap naik pada hari ini. Itu AUD NZD. Kenapa saya masih hold AUD NZD? Okey, GBP cerita ni tadi, biar macam mana pun Theresa May kena ke Brussels dan nampaknya payah kerja dia. Biarpun dia menang no confidence vote, itu dah di price in dalam pasaran. Yang nak tengok adalah apa kerja dia dekat ni, apa kerja dekat Brussels nanti. CAD tak ke mana, sentimen positif menyokong kepada kaya dolar, tapi not against AUD, not against NZD pada semasa. Okey. Chef, kita ada SNB dijangka mengekalkan kadar faedah. Okey? Pilih. Saya banyak dah bagi tu. Ada yang kata dalam grup tak dapat nak buka ni. Orang lain dapat buka tak? Saya tengok Aminul tak dapat buka yang ni tadi. Lain-lain dapat buka tak? Dekat grup tu punya link. Dapat okey. Pukul 4 sekali lagi nanti saya akan update dia. Pukul 4. Bila saya free tu saya update dia, tak lama pun, tak sampai 15 saat nak update dia. Jadi saya ambil daripada Reuters, saya letak kat situ itu je. Gunakan dia lah. Tapi ada masa saya tak update. Kalau anda nampak dah setengah jam tak update tu, anda buka dia nak gunakan untuk trading, tolong baca dekat baca dekat Forex Live apa yang berlaku. Dan barulah anda trade dengan tahu apa jadi dalam market. Boleh? Pagi tadi tak boleh buka. Sekarang dah boleh. Okey. Mungkin Dropbox punya masalah. Saya pagi tadi tidur. 10.30 terjaga. Lepas. Okey. Jadi kita tengok apa topik kita pada petang ini, pengurusan pedagang, disiplin dan ulang kaji prestasi. Okey, Man. Man, minggu depan saya ada dekat Johor. Leboh dah letak time ada atas ni. Time ni ada atas ni. Updated tadi kos 1. Kat atas tu ada. Dah ada. Okey. Minggu depan saya ada dekat ni, nanti kontak. Tapi dengan pergi dengan family. Tu yang tak dapat nak buat kelas minggu depan. Okey. Nanti kontak. Okey, dan kita masuk kepada topik kita pada petang ini, iaitu pengurusan pedagang, disiplin dan ulang kaji prestasi. Ingat, kita cuma berdagang kepercayaan kita kepada pasaran. Tolong betulkan cara anda berfikir. Ini bukan skim cepat kaya. Nak cepat-cepat, masuk skim cepat kaya direct. Ini bukan skim cepat kaya. Ini adalah perniagaan online. Sama juga macam anda berniaga lain-lain benda. Dia memerlukan usaha, dia memerlukan komitmen. Anda buat part-time, anda buat full-time, tak kisah. Cerita dia, buat anda punya recommend skim cepat kaya. Oh, banyak. Pergi kat bank negara, minta list. Ada kat situ. Itu dia. Jadi sentiasa berfikir daripada sudut risk reward. Sentiasa berfikir daripada sudut logik lah. Anda tengoklah jangan rosakkan industri kita. Orang suka letak 400%, alhamdulillah, 500%, alhamdulillah. Kalau betul lah boleh buat macam tu tiap-tiap bulan, orang tu beli Facebook. Bukan dia post kat Facebook, dia beli Facebook tu. Kita cerita realiti lah. Penat. Saya tengok pun penat. Tegur, kita jadi bergaduh. Tapi masalahnya tak tegur, dia jadi cancer dalam industri kita ni. Orang tak trade tengok, Forex. Dia tengok pun dia tahu macam berjudi. Orang tu sama je.
tak adalah pula dia beli Facebook. Tu dia. Jadi buangkanlah benda-benda tak sihat macam ni. Sentiasa ini berniaga. Berfikir, ada orang yang senang dalam berniaga, ada orang yang tak senang dalam berniaga. Cerita dia, buatkan anda punya sistem. Itu dia. Bentuk anda punya sistem. Ini adalah satu benda yang lengkap yang anda boleh guna pakai seumur hidup anda. Ia ambil masa. Yang datang kelas pada hujung minggu ni banyak saya kongsikan, termasuk position sizing model. Hujung minggu ni banyak benda saya nak kongsi tau. Kepada mereka datang kelas. Saya nak merajuk sikit, tak ramai datang kelas. Jadi saya buat untuk datang kelas je. Tak apa Zah. Nanti awak ambil saya kat airport, saya bagi kat awak. Okey? Tu nanti cerita dia. Boleh? Boleh. Okey. Ada juga dia waktu kerja dengan webinar juga. Okey. Jadi bila kita bercakap mengenai trading system, dia ada dua. Habis kelas kat JB, wajib dengar. Okey. Kelas kat JB, kelas JB ni saya, orang XM ni sayang Johor. Tengok kita punya jadual ni. Ni saya tunjuk jadual. Kita relax sikit lah. Minggu ni dengan minggu depan dah hujung-hujung tahun ni. Saya tak nak bawa berat sangat. Bukan apa. Tengok XM ni sayang dengan Johor. Tengok, saya antara tempat pertama saya pergi, kalau tak silap saya lah, Januari. Tengok, saya ke Johor 19 bulan. Ni kelas minggu pertama ni. Nampak? Hopefully I see some of your faces. Kita punya kelas cuma sehari. Sayang dengan overseas ni. Okay. 19 dengan 26 ya. Jadi 26 Sabah. Sehari je. Sebabnya saya tak tahu apa. Saya belum dapat lagi daripada XM apa dia punya ni. Saya tengah tunggu. Mungkin kita ada coaching, ada lain, tak tahu. Saya tak tahu. Tengah tunggu daripada XM apa confirmation dia. Seminar punya tarikh tak tahu dah keluar ke tak. Sukatan Pendidikan Tanpa Sempadan. Seminar yang lalu. Jadual dia akan keluar 2019. Banyak yang kita nak buat. Saya bila ni, lepas ni saya akan, don't worry. Sebabnya saya akan mulai bulan 2 nanti. Mulai bulan 2. Biarpun anda nampak kelas saya sehari ataupun 2 hari ni, don't worry. I'll be on site 2-3 hari. So, I'm available. So siang tu siapa nak jumpa, Sabtu, Ahad, then no problem. Okay, don't worry. Kita akan ada something yang akan diumumkan pihak XM nantilah. Dan kalau tak pun daripada saya sendiri, don't worry. Saya ni kalau nak ni, saya nak orang faham, itu dia. Jadi kita akan mantapkan lagi pelbagai benda untuk management. Yang pertama, objektif. Ini yang saya nak anda bawa lah. Objektif. Anda trade, saya memang baik kat orang. Baik ada makna tu. Okay. Okay. Balik kepada kita punya objektif lah. Ramai yang trade macam ni. Dia trade tak ada objektif. Dia trade sebab nak buat duit lebih. Kan? Saya tahu ramai yang trade macam tu. Trade nak buat duit lebih. Apa dia buat? Dia trade, dia letak position besar-besar. Jadi, okey. Jadi tak jadi, anda tetap rugi. Let me tell you now. Jadi tak jadi, anda tetap rugi. Kenapa saya katakan macam tu? Apa yang selalu orang buat? Dia letak modal $100, $100. Dia try buat, okey. Tiba-tiba jadi 500. 500? Oh, banyak tu dia keluarkan 400. 100 tu dia keluarkan 100 duit modal asal dia, ataupun dia keluar banyak sikit 300. Sekali akaun dia double 200 dalam tu 300 tu anda buat apa? Tu dia. Tak jadi apa? Belanja kawan dalam 2-3 hari habis. Duit senang. Sementara tu dalam otak dia, akaun tadi bukan duit dia. Itu duit market. Tak apalah rugi 200. Modal asal dia tadi dah keluar 100.
Dia pergi belanja entah apa-apa, tak jadi apa-apa. Net worth dia tak ada apa-apa. Dia tak jadi apa. Dia melancong, beli beg, beli pakaian, beli baju, tak apa-apa, tak ada apa-apa. Tak ada value pada dia. No value add. Faham? Tak jadi asset. Dia jadi, tak jadi apa? Nothing. Duit asal modal dia, angus. Dah keluar. Anda withdraw pun tak guna. Kalau anda tak ada objektif yang betul dalam bukan trading, dalam investment. That's why kita akan lihat kepada investment portfolio. Benda ni. Pengurusan risiko. Position sizing model. Saya akan tunjukkan kepada anda 3 position sizing model yang anda boleh guna pakai dalam trading anda. Starting daripada kelas hujung minggu ni, saya akan bagi yang ni 3 yang siapa datang kelas saja. Webinar ke-20. Bukan yang kali ni, pusingan yang tahun depan. Pusingan tahun depan, webinar ke-20. Pihak XM akan email, saya akan email kepada anda. Saya akan email kepada anda. Ataupun saya kerja sama dengan pihak, saya tengok apa cara dia. Sama ada kita nak letakkan bersama dengan Avramis ke apa ke nanti. Itu kita akan work out dengan pihak XM. Boleh? Cuma yang ikut webinar, kita akan tengok konsistensi dia ikut. Dan webinar terakhir 20 tu. Itu sebagai insentif kepada mereka yang ikut kita punya webinar ni. Boleh? Itu adil lah bagi siapa yang selalu ikut, dia dapat lah. Siapa usaha dia dapat lah. Boleh? Yang dalam mentoring, don't worry, you get it. Okay? There's something. Something for you untuk guna pakai. Kita selalu dengar macam mana nak buat. You dah buat. Okay. Saya bagikan. Boleh start dengan apa yang anda buat. Contohnya, saya bagi contoh lah. Contohnya, saya bagi contoh dulu. Excel, kita ambil lah. Saya bagi contoh. Ni akaun ni macam bulan bintang, kita letak kecil sikit lah. Katalah anda cuba untuk buat akaun anda menjadi 20,000. Anda ada balance, katalah anda ada 10,000. So far bulan ni anda baru profit 300. Current risk berapa yang ada dalam market sekarang? 120. Target dia adalah untuk lose tak lebih daripada 2% sebulan dan return sebanyak 10%. Drawdown kekal 2% dan target 10%. Saya nampak ni. Okay. Kita akan letak ni macam siapa yang ikut bullet method. Kita akan letak berapa jumlah account risk value, berapa kita nak trade. Kita ni nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Dan kita akan letak position size as percentage of account. Kita akan kira dia, maksudnya satu trade kat sini adalah $100. Account ni 10,000, tapi notional dia macam 20,000 punya trading. Kita akan trade $100. Okay. Dan kepada dan berapa kita nak letakkan dalam akaun kita. Maksudnya kita internal transfer 0.97%. Ni benda-benda dia lah. Kita akan kekalkan dan kecilkan kita punya loss. Dan dengan target macam ni. Adalah nanti saya terangkan lagi. Contoh-contoh lain macam kita cara untuk anda scale in, macam lain apa lagi yang saya buat semalam. Algoritma untuk scale in. Ni Dropbox saya lah. Macam mana anda nak buat dia. Okay. Ni tahun depan. Ini something. Saya akan kongsikan dulu yang hujung minggu ni. Anda ambil semua file-file ni. Bagi siapa yang datang kelas. Tapi untuk dia punya ini adalah untuk tujuan webinar. Nanti anda study dulu benda ni dan kita akan tengok dia. Okay. Pengurusan position sizing model,
trading itu sendiri, kita akan lihat kepada compelling market model secara besarnya, macam mana kita manage portfolio, macam mana kita nak tahu market type tu adalah bullish, bearish, sideways, itu semua dah tahu rasanya. Entry teknik, pakai entry teknik anda. Nak pakai entry teknik saya boleh, simple. Perubahan daripada sudut market type dekat time frame besar, tengok ke time frame kecil untuk breakout ikut. Itu saja. Tak ada benda pelik-pelik. Itu je saya trade. Tak ada buat benda pelik-pelik. Risk reward. Saya tengok faktor risk reward. Penting objektif kena jelas, performance kena tahu. Sentiasa. Pengurusan risiko daripada sudut entry, daripada sudut trade, buat jangan cuma kepada entry. Fokus kepada idea anda. Jangan cuba 100% betul. Kalau anda salah, salah. Anda monitor sentimen bertukar, tak payah hold position. Jangan nak berdoa sangat. Berdoa ada had dia. Tawakal ada had dia. Tapi ada had dia yang kita bagi kat market. Tunggu price action alignment, masuk. Itu je. Okay? Yang penting dalam trading kita adalah managing entry. Bukannya kepada entry itu sendiri. Psychological level, dia macam ni. Okay. Ni saya bagi satu tip. Zahiri, Noriza, Fina, Man dah keluar, tak ada. Okay. Terence, baru tanya Terence. I still face problem on FOMO. The thing is, Terence, are you writing your trade plan or not? Bukan cerita mindset. Mindset is one thing. You write or not your trade plan? If I've been telling you that since last year. Have you written your trade plan? Is it in written format? If it's in your mind only, it doesn't work that way. It must be in a written format. Daily, okay? What price you want to enter, what price you want to exit, put alert. Don't sit in front of chart. Faham? It doesn't, I don't see the lost opportunity side of retail trading. Lost opportunity is more kepada you don't entry, you don't risk, itu saja. Tulis trade plan, put it in your that one in alert, and then leave it. Itu je. Disiplin trading itulah sebabnya ada improve. Tulis you want to improve your discipline dalam trading, that's it. Okay, let me come back to that. Cerita dia dengan alert, bila sampai dia nak monitor price action, dia terlupa tertinggal. Tu cerita lain tu. Itu cerita lain tu tadi. Siapa suruh dia nak monitor price dan terlupa? Itu lagi lah, macam mana boleh terlupa. Itulah bestnya pakai sekarang ni MT4 dekat phone, MT5. Anda buat, try to do this lah. Do your analysis on PC, on laptop, on tab, besar sikit lah. Then pasang alert, trade dekat phone, tak ada masalah. Okay. You identify already. You see your trade plan, you identify already what you want to put in. Okay, balik pada cerita expectancy tadi. Siapa yang tahu apa expectancy dia sekarang ni? Katalah sistem anda expectancy 0.6%. Ini salah satu daripada anda punya exit plan. Anda trade, anda tahu sistem anda secara puratanya, bila dia sampai, katalah anda punya stop loss tadi 100 pip. Anda punya contoh saja, satu entry 100 pip, kita swing 100 pip. Dan price tu dah anda punya expectancy system 0.6. Maksudnya, the moment price tu sampai 0.6A, apa anda buat? 0.6A. Saya dah share video dia dalam Facebook pagi tadi. Tengah malam tadi. 0.6A itu tahu. Anda tahu, itu adalah average performance system anda. The moment dia kena 0.6A, if that is your system expectancy, BE+. Boleh? BE+.
The moment dia kenakan 1R, then you naikkan. Itu sudah bagus. Yes, it takes time untuk for you to develop the system. The thing is, all this takes time. If you are looking at sample data, 1 or 2 months, sometimes you get 5R. Some people get 0.2R because you haven't do the averaging. It takes time for you to get the actual risk-reward expectancy for your system. It's not from 2 months, 3 months. No. Ini sepatutnya Kalau nak tahu, iklan that's the Nescafe. sad news. Trading following system, it takes time. People develop system, kalau nak tahu, 2-3 years. You are trying to get rich now, put money in the bank. Itu cerita dia. What we are trying to do is to survive in the market. You want to be rich through trading, it takes time. The same as any business in the world. Betul tak, Terence? In your business, the first year is not good. You are only surviving. Betul tak? Betul tak? Yet you are looking at trading of which you are not an expert in, of which we are not expert in trading. You want to make more daripada your business, of which your business you are an expert in. Faham tak? Macam kita expert dalam engineering. Contoh, kita expert dalam engineering. Kita buat business, first year, second year, you are still just surviving. Yet, bila kita trade, kita punya mindset kaya. You want the first year to make what? Wah, nak beli Eiffel Tower, nak beli ni. Itu. Nampak Eiffel Tower dah jadi besar sikit. Pulau tak, kita beli Eiffel Tower dah. Nampak? Your belief system need to be ni. So it takes time to get your expectancy, to get your SOP semua ni. So please, tolong berfikir cara betul sebagai seorang peniaga. The first few years, you are surviving. The most important thing is to be in the market as long as possible. Itu dahulu. Not the first year, kaya. No. That is more luck factor. Itu saya dapat bagi tahu. Bukan to discourage you guys, but I'm talking about the reality. Boleh not 1 year, 2 years pun. Ada, saya mengaku ada orang yang bernasib baik. If bagi siapa yang follow ni, anda dah masuk ke something lah yang saya bawa direct kepada portfolio management. This is part of your financial freedom. Your business, Terence, is one of the thing for you to contribute to your financial freedom. Your trading, all contribute to your financial freedom. All these pots, all these active pots, tahu tak active pots? Maksudnya tempat-tempat penjanaan income, active income, business, kerja, forex, commodity, whatever you trade. All these contribute to your financial freedom. Semua ni. Then you slowly put everything into your fixed income. Itu yang kita nak buat. Nampak? All these pots, all these periuk-periuk tempat pot periuk lah kot. Mangkuk yang kita hasilkan duit ni, penjanaan income ni. Bagaimana kita menjana income? Kita tengok mana satu yang datangkan duit banyak. Jangan berjudi dengan dekat forex, jangan berjudi dekat perniagaan. Itu semua sama tu. Semua ni perniagaan online, perniagaan offline, semua sama. So please, belief system mesti kena. Boleh? Okay? All this, this is what I'm bringing you guys towards. Apa kita ke arah mana, nampak? Zahiri, Terence, Ken Ho. These are all the thing you are doing, not just trading. Because you try to trade, it's very, very frustrating. Ada cantik, tak cantik, you are down. Cantik, up lagi. Tak cantik, banyak tak cantik. Lama-lama duit kita habis. This is what I'm trying to stir you guys towards to. Something yang the bigger picture, financial freedom. Financial freedom is not from active income, it's from passive income. Ingat itu.
So, dalam trading, you must have a complex exit strategy. Bukannya kepada entry strategy. Entry strategy is just entry. Keep it simple. Trade what you see. Market sometimes demand action. Most of the time, you are looking at your chart untuk benda yang dah jalan. Sama ada floating ke, tak float ke, whether you need to do something or you don't need to do anything. Whether you want to leave it like that or you need to manage your trading. Benda ni yang kena ada, bukannya entry. Entry, risk reward. Itu saja. To time the market is something yang amat frustrating. You want to time the market is very benda yang apa? The best is kalau anda kepada portfolio ni kepada risk reward, itu saja. The price giving me good sensible risk reward. Sensible risk reward. You see the quality. Then you trade. Itu saja. You look for Q for you to trade. Whatever Q, that's the SOP. Itu teknik. Itulah. Itu je. So, when price reaches our profit target, what you want to do, make sure you have something. Ni contoh yang kita cerita malam tadi, dalam webinar malam tadi kan. Exactly yang kita nampak kan. Bila sampai kat sini, apa kita nak buat. Next kat sini, apa kita. Make sure you are doing the same thing all over every time. Setiap kali, the same thing. Jangan, nanti aku ambil sini, jatuh lagi. Kita keluar skrip macam tu kenapa? You don't have plan. Kalau orang tanya, ni jatuh lagi ke tak? What's your plan? You enter the market without exit plan, that is kerja gila. Faham? Macam kita masuk highway, tak tahu nak keluar kat mana. Dia tadi dari Johor, dia nak pergi Melaka. Dia tak tahu nak keluar mana sampai ke Perlis. Tak tahu mana aku nak keluar ni. Tak tahu. Jadi benda ni, if you trade, you don't know where to exit, jangan entry. Okay? Kalau entry juga dan dia reverse, that is why the Sharpe ratio of your bukan Sharpe ratio, dia kepada Sharpe ratio lah, the expectancy. Tahu tak sebab tak tahu kenapa dia keluar kat Perlis. Saya lagi lah highway ni saya tak. Dia pergi padang besar. Okey, cerita dia bila kita bercakap mengenai contohnya kita dah profit. Ni satu lagi. Ni masalah yang biasa. Dia dah profit, dia tak tahu. Kalau dah reverse, dia tak tahu nak buat apa. Cerita dia berapa banyak kita nak bagi balik kepada market. Set dia. Jangan ni naik lagi ni. Dia turun. Naik lagi ni. Kita layer. Jangan buat yang tu. Tolonglah. Kalau nak scale in, make sure it's in your trade plan. Kalau dia turun, ini dah BE, itu bullet method nanti kita cerita. Macam mana anda bahagikan anda punya modal kepada few bullets. Itu can long. Macam mana, dan saya akan satukan dia kepada 225 punya ni tadi. Nanti kita akan cerita. Price reversal. Bila kita kata dia reversal, kalau hard ni dia reverse, aku keluar. Macam ni aku kecilkan stop loss. Mesti ada. Jangan tak ada. Ni contoh penggunaan EMA 3 campur 1. Anda boleh gunakan apa-apa. Anda boleh gunakan EMA 100, SMA 100. Contoh. Banyak. Anda boleh gunakan trend line sampai kat sini. Anda boleh gunakan minor support, minor resistance. Ini reverse. Instead of nak kata ini nanti kalau aku keluar nanti dia naik. Tak ada. Skrip bercakap dengan jin tu tak ada. Reversal after entry, kita buy dia jadi sell. Mana kita nak kata dia silap. Dan kalau silap tu apa kita nak buat? Kalau kita enter buy, ni selalu jadi. Kita short. Ini selalu jadi. Kita tunggu reversal, kita short. Kita short je price tu naik. Dia naik kalau ataupun keluar CRS. Kita kecilkan stop loss kita. Itu je. Kita trade tiba-tiba news keluar cantik ikut arah kita. Kita pun happy. Yang ni kadang-kadang selalunya dia reverse.
Dia libas balik. The moment anda trade, biasa cantik. Tiba-tiba news cantik. Kecilkan stop loss. Kecilkan tempat news tu tadi berlaku. Kecilkan situ. Saya selalu buat macam tu. Cantik, cantik, cantik. Tiba-tiba news ikut. Oh, cantik. Kita seronok cantik je. Anda boleh gunakan trading stop. Anda boleh guna. Kalau selalu tahu tak macam mana guna trading stop? Chen Ho, Terence, Zahiri. Apa rule anda untuk letak stop loss? Untuk letak trading stop? Apa rule yang biasa anda guna untuk letak trading stop? Ataupun rule untuk anda nak letak TP jadi SL, tak pernah pakai. Okey, ni salah satu tip yang saya boleh kongsikan lah kalau nak letak dalam teknik anda. Mana chart kita ni? Contohnya, katalah anda trade US oil ni. Kalau nak pakai, anda boleh gunakan average true range. Mana kita punya ATR ni? ATR. Anda boleh gunakan average true range. Ni kita tukar color cantik sikit. Okey. Katalah ini main chart anda, contohnya. Jadi anda tahu pergerakan dia adalah sebanyak sebanyak 24 sen. Ni untuk minyak 24 sen. Kalau nak gunakan tip 24 tip lah. Jadi anda boleh gunakan ATR 24. Faham? Sama juga kalau anda ni, anda boleh gunakan benda tu. Jadi anda tahu volatility dia sebanyak 24. Itu contoh dia lah. Ataupun RM2.40. Itu adalah ATR. Guna 14 tu. Tu contoh je lah. Satu time ATR. Itu kepada market type lah. Kalau market type dia fast, kita akan gunakan separuh ATR. Kalau 0.5%, 0.5R. Tu contoh. Benda ni rasanya ada dalam BPP tak silap saya. Penggunaan ATR. Baca tolong. Ada kan? Baca. Tapi saya tak nampak dia khususkan kepada market type. Saya kalau market tu jenis yang fast, laju, dia biasa nak libas. Jadi kalau dia laju macam tu, apa yang kita buat adalah kita letakkan dia punya trailing tu kecil, separuh daripada ATR. Dia cakap atas 15 ke 20 akan ada movement. Apa tu? Ada tapi tak detail. Okey. Dia cakap atas 15 ke 20 akan ada movement. Oh, okey. Dia macam ni, penggunaan ATR tu ada banyak. Itu basically range dia untuk 14 candle belakang. Jadi kenapa 14? Kepada session. Kalau kita tengok 1 hour, kalau dan 14 jam belakang lah. Itu sama dengan kita guna simple moving average, simple moving average 14. Tapi cerita dia kita nak tahu average pergerakan dia up and down. Jadi kita tahu volatility dia. Higher volatility, anda akan letakkan, depend kepada market type lah. Kalau market type tu fast, dia volatile, ATR akan jadi besar. Apa anda gunakan adalah 0.5, separuh daripada ATR dia. Itu dia. Kalau market type normal, anda akan anda akan gunakan untuk ni, untuk 1R. Satu ni. Itu salah satu cara dia lah. Ada banyak sebenarnya. Yang penting ada cara dan gunakan benda sama. Ni kita trade tiba-tiba ada news tak cantik. Tengok kalau dia lawan dan ni anda stop loss bawah lagi, letakkan makin dekat. Ramai orang takut stop loss. Jap. Ramai orang takut kena stop loss. Tujuan stop loss tu adalah anda nak preserve anda punya modal. Ya, benda ni memang berlawan dengan sifat kita. Itulah masalahnya. Trading ni berlawan dengan sifat kita. Siapa yang nak loss?
letak stop loss tu kan kena stop loss. Itulah tujuan stop loss. Kalau tak nak loss, jangan trade. Anda tak tahu rugi anda. Habis account. Biar silap kecil. Ada yang kata, oh nanti dia kena stop loss, dia pergi. Anda tengok yang tu, anda kaji dia over a period of time. Anda boleh kawal emosi anda kalau anda tahu ekspektasi sistem anda. You don't know your expectancy selagi itulah anda takut dengan stop loss. Saya senang orang takut nak letak stop loss, dia tak tahu trading dia. Dia tak tahu dia punya actual performance. Dia tahu, dia tengok dia pergi withdraw atau tak withdraw. Dan sebenarnya kalau tengok jangka panjang, dia tak tahu. Teknik tu tak ada. Dia tak ada apa. Dia tak ada. Faham tak? Dia tak ada. Tak tahulah. Dia tak tahu performance dia. Letak $10, kita tanya dia, oh ini market bukan kita punya. Dah tahu market bukan kita punya, kenapa kau trade? Trade market kita punya je. Nampak macam tu, probability system aku cantik. Trade aku punya sistem. Itu je. Tak nampak, ini aku tak trade, bukan market aku punya. Macam tu kita trade. Macam kita berniaga, kita buat jambatan. Orang buat projek, buat apa? Orang buka tender untuk kantin sekolah, untuk berjual makanan. Dah kenapa kita masuk hantar tender kat situ? Kita syarikat buat jalan. Orang buka tender untuk kantin sekolah. Yang kau pergi hantar tender kau kat situ buat apa? Itu market type. Tengok market type anda. Boleh? Sesuaikan. Make sure. Try. Gunakan anda punya ekspektasi. Ini salah satu benda lah. Okay? Chart reversal pattern, anda trade. Anda dah nampak dia pergi buat double top. Kecilkan stop loss ataupun cover anda punya profit. Itu je. Tiba-tiba ada news. Ada apa-apa yang menyebabkan perubahan daripada sudut growth, inflation ataupun employment kepada central bank policy. Saya nak tahu news apa ni, saya dah letak untuk anda dalam ni. Apa news dia? Correlated news. Apa news dia yang ada impact dia? Kalau itu berlaku, dan perubahan kepada fundamental dia, keluar position. Jangan doa-doa dah, dia akan jatuh ataupun dia akan naik. Manage diri anda. Buat trade plan. Tulis trade plan. Selagi tak ada benda ni, anda tak akan ada disiplin. You will have that FOMO. Kita akan ada simpan loss, keluar daripada ni. Selagi tak buat benda ni, tolong tulis. Saya dah bagi contoh, dah bagi ni berapa kali. Dalam grup tu, sekali lagi, lepas webinar nanti saya akan post sekali lagi kita punya trade plan dengan trade review punya format. Tuliskan dia. Ni contoh. Ada. Kita bila trading, mistake dia bukannya mistake untung rugi. Mistake dia tak ikut trade plan. Itu mistake. Anda trade, anda loss. Bukan salah anda. Nak buat macam mana? Market tu kita tak dapat nak kawal. Cerita dia, itu berlaku dalam trading. Anda cuma ikut sistem. Anda nak kata sistem anda tak betul. Anda tengok ekspektasi dia. Ini ekspektasi pun tak tahu. Nampak? Balik-balik cerita tu juga. Anda cuba trade market dengan tanpa planning, tanpa strategi, minta maaf. Anda berjudi. Bergantung kepada faktor nasib. Sekarang ni, kita cuba bergantung kepada sistem. Itu je. You can't control. But knowing the performance of your system, Liza nampak benda dia kan, Zah? Knowing the performance of your system, you are still using your system. If it generates income, revenue. Kalau tak, ni benda logik je pun. You are doing account. I know, you nampak benda ni. Because you see the price to earnings, you see your revenue to equity, kan? Return on equity, benda ni lah yang belajar masa buat financial statement, kan. Benda ni lah yang saya tekankan. Kita akan tekankan lagi benda ni dalam bila kita masuk topik saham nanti, benda ni. So Fina pun sama, tak ada laki ni, tak ada orang buat account. Tak tahu. Yang perempuan saya tahu, Liza dengan Fina buat investment analysis. Jadi benda-benda macam ni, do it
dalam apply what you learn masa ni, and then your work also, apply dia dalam trading. Apply dia dalam trading. You will see a lot of things. Saya account manager. Bagus. Account manager sales dengan account manager ni lain tadi. Account manager. Bagus. Ni benda-benda dia. What you did last time. Ingat masa belajar accounting dulu. Kan? Benda ni apply balik dalam your trading. Know your performance. You can do your projection. Even kalau tahu, ingat tak belajar mean reversion? Ingat tak belajar mean reversion dulu? Tahu tak apa mean reversion? Multiples, ingat tak belajar multiples? Ni macam masuk sekolah balik tanya ni. Ingat tu multiples dulu. Tak ingat dah? Allah, buka buku balik. Saya tak belajar betul, saya belajar sendiri. Kalau nak tahu, saya ambil psikologi. Saya belajar sendiri. Mean reversion, distribution, multiples. Sebab saya belajar sendiri. Standard deviation. Saya belajar sendiri. Yang ambil formal ni patut tahu. Ambil kat you. Ini kita belajar to math form 5. Mana sama. Saya KBS. Mana ada KB? Saya dulu KLSR. Kurikulum lama sekolah rendah. Bukan saya kurikulum lama. Ni benda permutation, combination dulu kan. Itu form 5 lah, admit. Tapi cerita dia, benda tu ada guna. Mean reversion semua ni. Dalam trading kita. Kalau pengiraan macam anda tengok ATR, RSI, stokastik, semua tu ada benda tu kalau nak tahu. Ada guna dalam trading. Kita ingat kita belajar habis macam tu je. Tapi tak apa. Saya buat untuk anda ambil dia. Tu je. Tapi faham konsep di belakang dia. Tolong. Okay. Bagi siapa yang dah belajar benda ni, there's no excuse for you. Sebabnya ada, I think you know what I'm trying to sampaikan mengenai kaedah kita, cuma kita go for statistically higher probability. Itu saja. Dalam trading, you go for benda yang higher probability. Itu saja. What we want to increase is to increase our probability dalam trading. There's no 100%. No way. Itu dia. Boleh? Ambil masa untuk faham. Buat anda punya review, you know what you can improve dalam your trading. Jangan setiap satu entry tukar teknik. Itu satu lagi. Okay. Create a self-development plan lah. Identify your problem. Ni benda-benda dia. Ni benda biasa lah. Fear of missing out. Pakai alert. Tulis your trade plan. You will spend less chart time. Better discipline. Ini tidak duduk depan chat buat apa. Benda ni lah dia. Masa dengan ada juga mula trade plan. Last si ada geng. Marking jap. Okay. Yeah. Cerita dia, if possible, 1 or 2 person together, Bang Lan. Weekend. Try to. What you can do is, you find new trader. Cari, Bang Lan dah lama. Cari seorang trader baru. And then, ajar dia. Ajar dia daripada basic. Apa itu MT4, apa itu MT5. Ajar daripada basic. And then suruh dia ni, the one, then sit together. Jangan jadi bos dia. Jangan jadi cikgu dia. But instead, you jadi trader bersama. Faham? And then kita akan ada, kita buat debate dia, kenapa Euro, USD, buat yang tu. Apa pandangan dia? Jangan kata, oh itu salah. No. Tak dapat kata dia salah. Tapi tunjukkan benda asas, then biar dia mempunyai pemahaman sendiri. Then together, setiap hujung minggu, work together. Boleh? Pengurusan sistem, ingat, kita ni retail trader. Kita adalah pelabur. Duit apa kita pakai untuk melabur tu, dan apa perancangan anda untuk capai financial freedom. Semua kerja, trading, apa semua ni adalah untuk mencapai financial freedom. Ramainya tengok kecil, tengok trading. Dah tu kerja tadi tak jadi financial freedom lah.
Okey, okey. Sipolu Center Bang Lan. Just somewhere, do something as long as you start. Then from there you might grow the group. Tak payah cerita pasal teknik dulu, tak payah. Masing-masing ada teknik sendiri. What you guys do is something more holistic. Kepada something macam what I suggest to you is to come up with group forex yang bukannya kepada teknik, dia kepada support group, each support group, once a week ataupun once a month jumpa untuk berbincang mengenai masalah, bukannya kejayaan. You guys jumpa, saya masalah apa lagi, macam mana kita group discussion untuk, bukannya nak tunjuk hebat, that group is not to tunjuk hebat. Support group, buat support group. Then kita akan minggu ni kita belajar pasal RSI, kita belajar pasal interest rate, benda basic, belajar benda basic. And then okay, what are the trade ideas untuk minggu ini ataupun bulan ini. Do that. Try to do that. That will be more fruitful. Instead of pakai teknik, bila kita buat group teknik, masalah dengan group teknik adalah bila drawdown. Bila teknik sebab market tu turun naik, kita pula, teknik ni mesti kaya. Masalahnya mana ada bisnes sama je. Ada masa turun, ada masa naik. Itu masanya orang dah left group, teknik tu tak bagus. Bukan group teknik. Don't do group teknik. Do group support. Itu lagi cantik. Group teknik okey. Tapi masalahnya bila tengah down. Don't do group teknik. Buat group support. Itu lagi cantik. Boleh Bang Lan? Just an idea to throw to you. Okay. Tengok makna duit yang kita dagangkan dan diri kita lah. Fahamkan apa yang kita daburkan. Dan banyaknya bila kita bercakap, kita nak cuba untuk capai financial freedom. Sini. Cash, market money, investment link. Ini pula untuk kita active income. Termasuk kerja kita. Semua ni menyumbang kepada benda ni. Buat anda punya investment portfolio, trading portfolio, investment portfolio long term, kita compound return, diversify, rebalance, research dan market update, dan ini income tahunan kita. Start working on that. Lihat kepada anda punya risk tolerance. Ini cuma suggestion bagaimana anda atur anda punya ni. Saya akan tunjukkan nanti mulai tahun depan bagaimana masalahnya dia menjadi satu investment advice. Satu, saya tak boleh cerita benda ni. Cumanya apa yang saya dapat buat kepada anda adalah saya tunjukkan apa yang saya buat, itu saja. Okey. Bagaimana kita letak duit kita, bagaimana kita manage. Biarpun dengan $100. Ini $100 semua letak kat forex, habis. Okay. Buat trading portfolio anda jelas berapa modal, berapa notional, berapa actual. Sama macam kita bisnes, approve paid up approve capital, actual paid up capital. Benda sama. Siapa yang buat bisnes ni tahu. Just in Excel format. Yes, buat. As long as you have some way of monitoring your business. Now, what you have is only the money you put in your trading account. That is not the actual account trading, betul tak? Your portfolio is not just trading. Your portfolio is everything. Whatever you put in investment, what you put in amanah saham wawasan, what you put in saving account, these are all you. You must start managing your financial. It's all about financial, where you park your money. Then you are no longer trading, you are investing. When you trade, you just follow the SOP. You don't worry about how much, because it's already determined by the investor side of you. Faham, Pak Sami? That's why the first thing to do is to go for longer term. You try to do the everyday thing, is very tiring.
and there are lot of losses. Betul tak? There are lot of frustrating moment. That is when kita punya emotion take over. First, what you want to do is to generate the market money first. Ingat tak cerita konsep market money saya bawa tu? Okay? Recordkan everything. Know your sister, the concept of market money. Belakang nanti kita cerita. Know the position sizing model. Know your, ambil daripada ni. Saya dah letak kat sini baca dia. Kirakan expectancy system. You know your performance, then you trade with clear conscience. When you are not doing well, you are going for the minimum cost. When you are doing well, you are increasing your cost. Itu je. Itu simple lah yang saya tunjukkan. Simple. Ada banyak lagi. Saya tunjukkan lah. Ni semua ni. Ada ni semua ni. Nampak ni? Apa yang ada? Macam-macam ada. Position sizing method. Ada banyak. Saya baru tunjukkan satu. Paling mudah. Itu kita come up with expectancy dahulu. Then you gradekan your this can be when you set your BE. Naikkan cost tu, naikkan percent equity. Bukan macam tu tadi. Naikkan cost ni. Letakkan expectancy ni belakang ni. Berapa profit target, number of trade. Naikkan position sizing. Itu cost. No problem. Ikut kita punya siri. I cannot give one to one like that, but follow the series, tanya soalan. That's what I cannot go one, I pingsan. There are thousands of people, I die. But follow that one. I cannot comment one, but do ask question. Jadi, get your system expectancy. Maksudnya, sistem punya performance. Know what you want. Something that makes sense, the profit target. How many times you trade? Berapa kali, Then you know your position sizing. How much? No problem. Okay? Letakkan dalam your planning ni. Benda ni. Letakkan. Then you know when to increase, when to decrease. Dan tengok kepada ekspektasi. Ramai orang tengok equity je. Itu masalahnya. Dia trade, dia kena sekali yang cantik, lepas tu account dia double lot size. Itu tak dapat. Kita kena tengok overall. Bukannya satu cantik, itu kadang-kadang nasib baik. Lepas tu trade crowd. Lepas tu habis balik. Cerita berulang-ulang. Ulang-ulang. Tak ada. Kita tengok ekspektasi. Ekspektasi turun. Ekspektasi naik. Dia pergi 0.1. Bawah 0.2. 0.1. 0.01 micro lot. Bukan tak untung. Dia masih untung. Tapi berkurang. Dia pergi negatif. Jangan trade. Pakai sistem lain. Letak sistem tu letak dalam demo. Buat dia. Satu saya tadi Bang Lan, jangan buat grup teknik. Buat grup support. Itu dia. Okay. Tengok performance dia. Letakkan jumlah tu dalam calculator ni. Ni ada dekat MyFX book. Anda ada dekat Ada dekat Baby Pips. Letakkan berapa tadi. Dan calculate. Okay. Notional fund ini adalah kebanyakannya tak cukup modal. Jadi how much percentage yang anda tradekan? Kita akan tengok lebih lanjut dalam teori di sebalik position sizing model ni mengenai notional fund dan juga berkenaan dengan market money. Ingat market money macam ni. You trade macam biasa. This might be your different equity, different system yang you trade. At the moment saya tunjukkan kepada anda kepada sistem. What we are heading to is kepada apa? Kepada security. This can be your saham. This can be your forex. This can be your commodity.
ataupun different portfolio kepada dia punya ni dia punya ni. Ini cuma tempat kita nak letak duit. Dekat broker ni cuma tempat kita letak duit. You can have one account, tak ada problem. Tapi yang pentingnya kat atas ni. Ada park duit dekat broker, lepas tu nak buka untuk saham, okey? Letak berapa dolar. Okey? Letak untuk position berkenaan. You can have only one, tak ada masalah. Tapi untuk senangkan dia, bagi-bagikan dia. Dan account ni untuk trade, anda position trade. Ini untuk anda day trade. Ini untuk anda scalping. Tak ada masalah. Okey? Dalam ni ada saham. Dalam ni ada forex. Dalam ni. Tak ada masalah. Tapi cerita dia, anda punya pengurusan tu. Setiap tu ada dibahagikan. Ini forex, ini saham. Anda pantau satu-satu. Bukannya campur aduk. Okey? Dalam akaun tu mungkin boleh campur aduk. Tak ada masalah. Tapi pemantauan Excel anda. Kedai anda dalam satu tempat, dalam satu mall tu ada 3 kedai. Boleh. Asalkan anda ada 3 separate accounting book dia. Ni orang accounting mana Liza tadi. Itu tahu kalau ada campur aduk dia, itu habis. Itu habis. Sale lain. Ini orang bahagian engineering lain. Ada campur aduk. Dia tak sama. Dia tak sama. Objektif dia tak sama. So, as long as objektif tak sama, there will be different bookkeeping. Nampak? Business. Yes. Faham apa saya buat? Apa yang kita buat dalam trading kita is the same as kita buat bookkeeping. The same thing. Ingat bookkeeping kat office dia. Kat rumah pun ada bookkeeping. Benda ni. Sampai tu kita pantau prestasi. Tak cantik, turunkan costing. Cantik, tambah costing. Itu je. Jadi I'm showing you guys how to do business. I'm showing you guys how untuk manage portfolio. Instead of anda cuba trade satu-satu anda pengsan. Faham This is the big picture. Okay. Build your trading portfolio lah. Fikirkan kalau withdraw nak pergi ke mana duit tu. Ingat 20% tadi. Kalau anda trade mana-mana, ini anda portfolio trading kepada jangka panjang. Kalau nak buat whenever you get money, saya buat macam ni. Ini saham, ini forex, ini komoditi. Okay. Ini saya portfolio trading, saya kepada jangka panjang, saya pegang buy and hold saham. Okay. Saya earn dividend kat sini. Okay. Sambil tu, apabila dia drawdown, saya akan counter hedge dia dengan currency ataupun dengan komoditi. Okay. Cover dia. Okay. Bila ada untung, saya letakkan 20% dalam satu akaun lain. 80% letakkan withdrawal. Withdrawal ni saya fikir balik. Reinvest balik ataupun saya letak dekat fix. Kalau dia tengah cantik, semua ni, kenapa saya letakkan fix? Kadang-kadang dia buat tinggi. Dia depend. Dia ada lagi cara dia lah. Depend kepada the whole portfolio ni untuk apa. Anda boleh withdraw pergi dekat fix. Tapi kalau ini semua tengah cantik, fix saya setahun memberikan 8% contohnya. Ini tengah bagi 60%. Kenapa the whole thing saya letak dekat fix? Jadi some amount saya letak dekat fix, some amount saya retain. Ni. Mana dia pergi ni? Jauh pula dia. Ni. That's how saya membagi. Ini saya lah. Ini apa yang saya buat. Kalau dia tengah, satu portfolio tu tengah cantik, saya akan buat 3 portfolio berbeza. Sekurang-kurangnya, 3 lagi. 3 set lagi. Kalau dia tengah cantik, saya akan ambil risk. Dia tengah biasa je, saya akan balance. Dia tengah tak cantik, the whole portfolio risk go to conservative. Saya banyak, kalau ada keluar daripada withdrawal tu, saya 70% pergi kat base. Lain-lain saya reinvest balik. Nampak ni? Boleh? Reinvest balik 25%, 5%. Itu je untuk besarkan portfolio berkenaan. Boleh? Kita ada 3 set lagi. Tu kalau nak betul-betul lah
Itu memang kita melabur je, kita melabur. There will be quite a few accounts, quite a few techniques yang diguna pakai. Tapi cerita dia kita manage je hari-hari. Tak payah. Sebab tu saya trade jangka panjang. Faham? Sebab tu saya trade jangka panjang. Saya tak trade jarang. Kalau ada market money, barulah saya pergi intraday, saya pergi saya pergi scalping, ya. Itu market money. Ya. Kalau ada masa buat, itu market money. Tapi kalau kalau untuk portfolio saya tak buat yang tu. Boleh? Nampak Pak Sami? This is how you manage portfolio. Not everything into one place and then you wait market tak dapat. Okay? You see how the portfolio it sounds complicated but it's actually not. It's just mostly management and you wait for the system. You employ kalau nak pakai robot, tak boleh juga, tak ada masalah. You just see the performance. Kalau nak then whatever you want you manage it. Manage. That's it. Kalau nak pergi kepada market money, pakai robot. Tengok hari-hari ambil, jangan simpan. And then you kita lihat kepada portfolio, nothing to do with trading. Trading is just managing your entry. And this is how I enter, this is how I come out from my entry. Itu saja. And this is the arah. Itu dia. Boleh? Okey? Jadi jangan lupa kita punya webinar pada sebelah malam nanti. Kita ada satu lagi pada malam ini dan kita akan ada kita punya kelas hujung minggu ni. Jadi siapa yang berpeluang hujung minggu ni jangan lepaskan peluang. Kita ada last 2 kali pada minggu ni. Lepas tu tak ada dah kelas yang 2 hari sekali-sekali ya. Saya tak pernah pakai pasal itu, so that's why kena ubah. You have to change the mindset. You know that's how people professional they handle the account, betul? That is how. Even bank traders came out from the bank. They try to do retail. They try to trade the market. It doesn't work. I know a lot of bank traders. Daripada bank. Dia ingat dia ada macam yang apa dekat bank dulu. Dia ambil teknik dia. Lepas tu dia keluar daripada bank, dia trade. A lot of them they don't make it. A lot. Because they first time dia jumpa pasal emotion. Now they are trading their own money. Last time when they are in the bank, they trading people's money. Lepas tu dia cuba keluar. Habis tu dia minta kerja jadi bank trader balik. A lot kalau nak tahu. What I'm showing to you guys are the portfolio management. I'm not saying that's the correct one, but that works for me. Okay? You want to develop your own system? I'm showing you what I have. You develop your own later on. But I show you apa yang available. Okay? This is the big picture. This is the whole macam mana kita pergi kepada financial planning kita. Boleh? Okay? I can't give you investment advice, but I can show you how to do it from trading. You generate the passive income. You generate your financial planning. And overall, you cuma invest to your system. Trade your system. Itu dia. Okay? InsyaAllah kita bersama lagi pada sebelah malam nanti. Dungat, Pak Sami, Izzah, Zahiri, siapa lain? Fina dan lain-lain. Terima kasih semua. InsyaAllah kita bersama lagi pada sebelah malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.